Semput. Assalamualaikum. Salam satu perempuan Reza Muhammad. Masya Milan di Propaganda suntikan Gosip yang hangat menyengat. Terima kasih kerana anda masih lagi bersama dengan Propaganda, bersama dengan Masya dan juga saya dan tim Propa. Ini adalah musim kedua, episod yang tiga. Ya kan aku satu hari tak datang tu. So macam sudah 3. Okey, apa cerita minggu ni? Cerita minggu ni adalah artis ni bertudung. Dia menang Asian Wave Katanya ada juga cerita pasal angkasawan kita nak bawa semua peminat-peminat dia naik cruise, naik kapal, nak pergi Krabi, Phuket, Pulau Pinang. Wah, tapi yang penting kita tak naik cruise tu sebab yang pergi pun Eli. Benci Eli. Jangan benci Eli. Jangan benci orang. Dan juga kita ada chef yang cilik. Yang katanya ala-ala Junior Master Chef tu. Ala. Tapi ini original punya Astro product. Jangan nak ala-ala sangat. Oh, tak ada. Chef cilik yang mana dihostkan oleh bukan kita dua. Bukan kita, tapi Wajah! Yasmin Hani terkejut aku. Aduh. Jom kita Propa. Terkejut. Okey, bersama saya sekarang angkasawan negara yang pertama Datuk Dr. Sheikh Muzaffar. Boleh ceritakan sikit pasal event hari ini? Hari ini adalah untuk menunjukkan kepada mereka bahawa kami akan menjalankan Star Cruise bersama peminat di luar sana daripada Disember 2 hingga Disember 6 hari bulan. Our tour majority we are using flight. We feel that because we can fly together, to join together in all our tour package. We feel great to have a chance to work with him. Kami akan naik Star Cruise ke Phuket, Krabi, Penang. Apa yang ada dalam aktiviti ini yang boleh penonton-penonton ataupun mereka yang nak pergi bersama dapat? Yang penting sekali adalah bersama keluarga mereka. Dan apabila mereka tamat bersama saya dalam Star Cruise itu, mereka akan lebih teruja. Bukan sahaja untuk bersukaria, tapi untuk melahirkan anak yang lebih berjaya, anak yang lebih mempunyai sikap yang positif, insyaAllah. The price very reasonable. It's only 1,999. It's very worth it. Dengar Datuk akan tampil dengan satu filem aksi. Boleh cerita sikit pasal filem tu? Kami akan menghasilkan satu filem yang bernama nombor 1, di mana banyak footage yang saya ambil di angkasa lepas masih belum ditontonkan lagi oleh orang Malaysia di sini dan akan siap pada bulan 3 tahun depan. Filem ni lebih kepada penuh dengan drama, suspense, emosi, menunjukkan bagaimana kebesaran Allah yang dapat dirasai sepanjang masa di atas sana. Ramai bertanya saya bagaimana perasaan apabila berada di angkasa lepas. Jadi dengan menggunakan kecanggihan filem ini yang menggunakan CGI yang tinggi, kami akan dapat menunjukkan kepada penonton di luar sana bagaimana perasaan yang sebenarnya apabila ketika berada di angkasa lepas. Maksudnya dalam filem ni dia menggunakan footage yang asal lah. Lokasi terakhir uji bakat Chef Cilik musim kedua di Royal Bintang Damansara. Judges semua dah ada kat dalam, pengacara pun turun padang juga. Apa yang jadi kat dalam bilik uji bakat ni? Jom kita intai apa yang ada kat dalam tu. Setakat ni dah beberapa tempat audition ni dijalankan. Macam mana sambutan terhadap program ni? Setakat ni apabila saya tengok sambutan audition Chef Cilik, saya perhatikan daripada tempat ke tempat yang saya tengok tweet dan ada juga yang tweet kepada saya. Kita punya chef yang mengendalikan juga memberikan banyak feedback bahawa ramai orang semakin minat masak. Ramai yang cilik-cilik ni, mereka dah mula ada minat untuk belajar tentang dunia masakan. Yang mana saya rasa ini satu perkembangan baiklah. Sambutan itu sangat menggalakkan. Ini dia salah satu pasangan yang akan pergi audition untuk Chef Cilik musim kedua. Apa menu yang nak dibuat jadi tu? Tahu sumbat bersama sos mangga. Makanan untuk kanak-kanak. Senang buat, rasa yang manis. Memang budak-budak memang suka. Macam mana dekat dalam tu, rasa nervous ke dengan juri-juri yang ada tu? Mula-mula tu nervous lah juga masa rasa dan juga nak memilih mystery package tu kan. Lepas tu dah lama tu biasalah. Pengacara Chef Cilik musim kedua, kita ada Yasmin Hani dekat sini. Pandangan terhadap program ni. Kita banyak tengok kanak-kanak yang ada minat untuk memasak. Ada yang suka ikut ke dapur, ada yang reti juga memotong, ada yang tak juga reti memotong tapi suka membantu. Ada yang suka bercakap, ada yang tak suka bercakap. So kita nak pilih yang terbaik. Saya sangat teruja dan berterima kasih sebab mereka memberikan kepercayaan kepada saya lah untuk menjadi host untuk Chef Cilik. Macam mana pula kriteria yang dipilih semasa uji bakat ni? Setiap kriteria sama dalam apa juga program masakan. Pastinya kreativiti kita cari dan apabila kita mencari kreativiti perlu ada satu inovasi dalam masakan. Kebolehan mereka untuk berhadapan dengan tekanan juga memberi salah satu advantage kepada peserta yang bakal dipilih nanti. Kriteria yang paling utama adalah mereka punya kerjasama di antara ibu dan anak ataupun pasangannya, kerana ada kerjasama dan juga keinginan untuk mencipta kreatif untuk mencipta satu hidangan yang berbeza luar kebiasaan.
Itu yang kita mencari dan juga semestinya kenalah ceria. Senyum saja sambil tu buat tak kerja tu kan. Memang kenalah. Itulah yang kita cari-cari. Ini adalah peluang untuk ramai parents dan anak-anak mereka tunjukkan bakat mereka untuk memasak dan peluang untuk menjadi juara. Siapa tahu. I rajuk. Kau tak nak rajuk-rajuk sangat lah. Tak maulah rajuk. I rajuk je Okey, terkejut ada kat teka-teki I. tu. Ada teka-teki. G kali 4. Berapa? 4G. 4G. Yes, 4G. Yeah. Bukannya yes 4G. Bukan. Tapi GX4 yang mana? Apa maksud? Kumpulan lama digabungkan. Generasi 4 kumpulan lama, sorry. Generasi X4, generasi 4. Yes. Begitu. Dan Siapa digabungkan. Saya pegang ada kumpulan Shades. Cool. Lagi? Ada Atos. Bukan Atos lah, A to Z. Oh. Kau gitulah. Kumpulan Cool. Yang mana mereka baru saja keluarkan single baru, Shades, Nico, bukan Atos, A to Z dan juga kumpulan apa tadi tu? Nico, Cool, apa tak? Tengoklah entry GT. Sebut A to Z. Tak yalah malukan kasi. Kumpulan GX4, kalau kita tengok setiap muka-muka ni memang kita kenal lah dari zaman-zaman saya kecil-kecil dulu kan. Tapi sekarang muncul dengan nama kumpulan yang baru. Mungkin you boleh cerita sikit apa sebenarnya GX4 ni? GX4 ni adalah collaboration 4 group in one album. Nico, Cool, Shades and A to Z. Kami bergabung dalam satu album dan menyiapkan 2 buah lagu, single, lagu Kerana Kasihmu dan juga Integrity. Setiap kumpulan tu masih mengekalkan nama dan juga identiti masing-masing lah. Kami bergabung dalam satu lagu, macam-macam vokal yang you boleh dengar dalam tu, macam-macam kategori of style boleh dapat dalam lagu ni. Adakah ini menjadi titik permulaan untuk you guys buat comeback? Sebenarnya ini bukanlah comeback kami. Kami memang masih ada dalam pesada seni ni. Tinggal lagi industri muzik ni tak nampak kami sebenarnya. Bila kami bergabung ramai-ramai ni, kita keluarkan idea yang bagus lah, yang dah lama kami tak luahkan, okey. This is GX4 lah, new GX4. Kami nak buat pembaharuan dalam grup kami ni untuk pesada seni. Adakah GX4 ni akan kekal sampai bila-bila ataupun you guys akan mengeluarkan album dengan nama kumpulan masing-masing? Kita akan kekalkan juga GX4 ni kerana satu kemantapan 4 grup dalam satu album. Memang belum ada dalam industri muzik pun Malaysia belum buat lagi. This is our first time. Kenapa kita nak pecahkan? Kita harus kekalkan lah. Macam mana dengan future planning you guys? GX4 ni kita akan muncul dengan 2 lagu terbaru dari grup masing-masing, 2 lagu terbaru dari GX4 di sini. Yang kita terpaksa maafkan Masya sebab dia muda. Time tu time saya, bukan Atos. A to Z. Itu Gembo-Gembo tahu? Tahu. Channel lagu dia? Reza Gembo. Bukanlah. Alright, kita ada banyak lagi cerita. Awak ada kejutan untuk saya? Ada kejutan untuk Reza. Ada, Kena alarm clock. Alarm clock. Kejutan apa tu? Macam nervous lah kita popa. Alarm clock. Apa ni? Yang tak bangun. Come here! Anda yang nak dihentam kembali kerana it's not a fact, sihat. Saya dan Nabila ni seperti sedang bercinta. Salah lagu soundtrack lah. Itu soundtrack lah. Okey, anda sedang menyaksikan Propaganza dengan gosip yang hangat menyengat. I bunuh. I rejam. Kenapa you nak bunuh I? Sebab you memang famous minggu ni. Bunuh. Famous ke? Jangan nak bunuh-bunuh. Ada sebunuhan pun famous juga tau. Ya ke? Apa cerita? Ceritanya dia masuk bertanding ni untuk anugerah Academy Oscar. Really? Belum lagi top 5 tapi dipertandingkan, disenarpendekkan untuk kategori Best Foreign Film. Bukan Forange. Bukan Forange, bukan Fahrin. Fahrin Linda On. Salah bual. Alright, kita tengok bunuhan. Bunuh. I bunuh you. Ada. Pertama kali filem tempatan kita tercalon dalam anugerah Oscar iaitu Bunuhan, dan hari ini saya bersama dengan barisan pelakon utama filem Bunuhan bersama Faizal Hussein, Pekin Ibrahim dan juga Tengku Azura. Pendapat mengenai filem Bunuhan apabila dicalonkan untuk anugerah Oscar? Saya rasa bersyukurlah kerana dapat involve dalam filem Bunuhan ini apabila saya di-offer untuk membuat filem ni semasa penggambaran filem yang lain bersama pengarah filem ni. Saya tahu yang filem ini satu hari akan berada di Akademi kerana saya tahu siapa pengarah dan siapa yang orang-orang di belakang filem Bunuhan ini.
filem ni macam ada something yang lain daripada lain kan, sebab kita buat filem yang lawan arus selepas banyak festival yang bunuhan jelajah. Bila dah sampai tahap Oscar, kita dah rasa macam seronok, alhamdulillah rezeki Tuhan bagilah kan. Akhirnya ada juga pihak lain yang menghargai filem tempatan kita. Saya rasa banggalah bila dapat tahu filem ni boleh pergi jauh daripada negara sendiri. Pernah rasa tak sih seperti batu loncatan untuk you sendiri sebab you involved dalam filem bunuhan ni? Saya tak pernah rasa begitu lagi lah. Saya rasa amat bertuah dapat berlakon dalam filem ni kerana barisan orang yang berada di belakangnya is very good. Ni bukan pasal kelak kita ni. Ni pasal tanah ni. Percaya ke Jolok tu? Jolok tu siapa? Okey, lagu tu. You rasa Inside ni boleh bersaing dengan atau menandingi dengan pengarah-pengarah international yang lain? Itulah tujuan saya involvekan diri dalam filem bunuhan ni. Din Said adalah seorang yang genius apabila dia nak buat filem bunuhan ni yang title sebelum ni Bunga Lalang. Saya rasa filem ini akan membawa filem Malaysia ke peringkat antarabangsa apabila filem ni dibeli oleh Oscilloscope, sebuah company di Amerika Syarikat, yang mana company Oscilloscope ini hanya membeli filem-filem international foreign film yang mempunyai kualiti untuk disupply ke Academy Award. Bunuhan dah masuk 71 filem pertama dan harap-harap dia akan menjadi filem top 5 apabila filem top 5 tu diumumkan pada 10 bulan Januari ni nanti. Dari dulu impian saya berharap supaya ada filem Malaysia yang akan sampai di peringkat Academy. Saya rasa bertuah dan bersyukur kerana involve filem ni, kerana saya involve dalam filem yang sampai di Academy. Abang aku Ilham. Dia bunuh orang. Adik aku Adil jago tolong. Banyak pergaduhan. Faizal Hussein, kita tahu dalam filem ni you bercakap dalam slang Kelantan. Adakah itu menjadi salah satu cabaran besar sepanjang penggambaran tu? Taklah besar sangat sebab saya ada rehearsal sebelum tu 27 hari sebelum hari pertama penggambaran. Kami ada 28 hari untuk menghabiskan bunuhan. Dalam jangka waktu itu saja saya dapat menguasai bahasa Kelantan. Terima kasih kerana dialog coach yang mengajar saya, Ai dan Wei. Mereka berada sepanjang penggambaran filem bunuhan tu sekali. Orang selalu cakap kalau Faizal Hussein memegang watak leading, bila dia pegang watak je dalam sebuah filem mesti meletup filem tu. Apa komen ni sendiri? Ya ke? Kalau macam tu alhamdulillah lah. Bersyukurlah kalau sebab orang dah cakap macam tu. Barisan pelakon dalam bunuhan ni semua yang hebat-hebat. Ya, adakah itu merupakan salah satu faktor juga yang membuatkan bunuhan terpilih sampai ke tahap Oscar? Apabila Din beritahu saya komen tentang orang luar di negara luar tentang filem bunuhan, kebanyakannya semua berceritakan tentang lakonan. Mereka menganggap bahawa pelakon-pelakon ASEAN mempunyai satu kelebihan iaitu dapat menjiwai watak tu dengan lebih berkesan daripada pelakon-pelakon mereka sendiri. Itu dah terbukti daripada perjumpaan antara grup-grup teater yang ada yang dijalankan oleh Amirul sebelum ni. Tahap kerja pelakon-pelakon filem bunuhan adalah bukan tahap kerja pelakon-pelakon yang ada di Malaysia ni. Kami menjalani keadaan yang susah juga menjalani filem bunuhan ini dengan bajet yang terhad, membuat filem. You memegang watak gadis buaya macam tu kan, dengan sisir-sisir dekat belakang. Adakah itu menjadi salah satu cabaran sepanjang penggambaran? Itu adalah satu pengalaman yang sangat menarik kerana saya tak pernah buat benda-benda tu. Pertama kali saya masuk ke dalam paya dengan lalang yang tinggi dan lintah-lintah semua for our special makeup effect kena 6 hours berbaloi. I really hope this movie will go far because I think it's worth it to watch actually, and it's worth it to go far also. Ya, tahniah kepada Bunuhan. Masyam, kalau kau nak berlakon ada satu lagi filem nak buat. Matian kau boleh jadi gadis ulat sagu. Okey, sekarang ni kita nak pergi ke majlis ulang tahun yang ke-140. 140. Shiseido punya lama 140. Kau pun mula lahir, nenek aku pun mula lahir. Apa dia ni, jin ke apa? Bersama dengan seorang lagi jin. Bukan jin. Seorang lagi kita punya kawan, stylista. Bersama dengan Ai. Yang mana Ai, kita tengok apa yang stylista, apa yang 140 tahun Shiseido. Tuanya. Propas sekarang. Saya sekarang berada di Hotel Shangri-La Kuala Lumpur bagi meraihkan ulang tahun ke-140 untuk jenama kosmetik popular dari Jepun iaitu Shiseido. Kita tengah melihat selebriti-selebriti yang hadir kepada majlis ini sama ada penampilan mereka stylista atau saya sekarang bersama dengan Misha Omar iaitu wajah Shiseido untuk koleksi apa tu? White Lucerne, betul?
Ya, skincare range. Tadi saya nampak Misha Omar buat persembahan yang energetik. Adakah Misha Omar selesa dengan baju hari ini? Saya selesa bersama dengan pereka kegemaran saya, Syaiful Baharim. Meskipun lagu tu agak rancak, tapi saya kira kalau dress begini pun selesa. Alhamdulillah. Amanah Imani tampil dengan gaun berwarna merah. Baju saya Amanda punya sendiri. Apa bibi you tak semerah baju you? Nanti over pula. I suka yang penampilan you yang sangat feminin. You suka pakai miniskirt like this kan, and then ada aksesori macam headband. Very nice. Last time you pakai pearls, malam ni you pakai pearls lagi yang macam. Saya suka pakai pearl dekat ballroom event sebab ballroom event is more macam elegant, lepas tu glamorous. Saya tengok baju ni mungkin daripada Zeng Toy, betul salah? Betul, pandai nyai. Saya pula yang jadi takut bila Syafina sepandang macam tu. Yes. Kau nak oops ke nak salisakan aku ni kan? Dia punya make up. Saya jadi takut. Dia punya tolekan dia sangat menarik. Kita bercakap pasal make up Misha Omar yang sesuai dengan warna baju dia. Tengok dia punya aksesori tangan dia. Bukan saja kuku yang berkala-kala bergaris-garis. Dia punya cincin ni sebesar-besar alam. Mana suka pakai ni untuk very special occasions kerana dia memang besar. One thing saya lihat penampilan Dina On sangat menarik. Walaupun dari belakang saya ingatkan agak tapi depannya agak stylista. Tetapi mungkin lebih stylista kalau lipstick Linda On tu berwarna merah menyala. Oh, it's so not me. I cuba, I cannot. Anyway, Misha, saya suka dengan penampilan you hari ini. Especially we talk about makeup hari ini kan. Yang sesuai dengan baju yang sangat stylista. Saya rasa agak sikit lah. Kalau rasa mungkin kalau lipstick Amanda tu warna merah, semerah bajunya yang membara ni, mungkin lebih stylista kot. I agree with you. Mungkin kalau Chelsea Ang lebihkan makeup dan tanpa rantai di leher, dia nampak lebih stylista. Tetapi penampilan dia hari ini mungkin sedikit. Anyway, I suka penampilan you. Body you masih lagi solid, masih lagi orang cakap tu bergetah kan. Makeup dia yang tidak keselaluan, tudung yang cantik untuk muslimah, fashion berhijab yang sangat-sangat stylista. Anyway, penampilan you hari ni top to toe sangat stylista, sangat menarik kan. I tak boleh cakap lebih-lebih sebab dia adalah supermodel Malaysia. Dia tahu apa yang dia buat. Penampilan dia sangat stylista. Cuma mungkin bag and becah gantilah yang baru. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai dunia hiburan, gosip dan fashion selebriti popular, layari murai.com.my. Terima kasih Aili daripada stylista murai.com.my. Okey. Apa dia? Cukup sampai di sini ya. Apa? Kita ada kejutan untuk Reza. Eli Arifin, sila datang ke pentas. Ke pentas pun boleh. Inilah Arifin. Arifin pun boleh. Eli Arifin. Oh, yang break dengan Harry anak wayang tu dia. Yes, adalah. Yang penting Reza, sekarang ni I notice you memang famous minggu ni. Reza Bengang. Terlupa kunci jam. Tahniah Reza. Cantiknya gambarku. Masuk gambar apa ni? Dan terima kasih. Jap. Terima kasih Abang Zub, Abang Baby Zub dengan siapa tulis ni? Abang Baby Root. Yang penting hadiah yang berbentuk iPhone tapi sebenarnya dia alarm clock supaya lepas ni tak ada alasan anda pergi ke pasar beli ikan masin itu terpaksa ikan masin nak bagi hantu raya aku makan. Oh, faham. Kita propak jangan ke mana-mana. Apa cerita? Terlupa kunci jam. Kalau tengok isteri Adri tu okey lagi kan. Saya pun nampak je okeylah. Kita dah release Aaron Aziz. Dia dah okey kan. Sekarang Adri lebih banyak menghasilkan filem berbentuk musikal kan. Jadi sejauh mana you rasa trademark you yang menjadikan sebuah filem musikal ni menjadi diri you sendiri untuk kembangan dalam industri masa hadapan? Bukan saja dari segi filem musikal saja. Saya rasa walaupun filem lain-lain seperti Hikayat Merung Mahawangsa yang bukan musikal, saya sikit sebanyak orang banyak tengok filem tu akan ingat cerita lagu Anwar Zain sedetik lebih. Kadang-kadang tu mungkin filem tu memerlukan lagu tema. Kelebihan saya dari segi bidang muzik mungkin adalah bantu dari segi sudut tu. Tapi untuk filem saya arahkan sendiri, saya ada dua je minat dalam dunia ni. Muzik dan bola sepak. Kemungkinan next filem saya nak
tukar angin sekejap, nak buat cerita pasal bola sepak pula. Orang Malaysia ni semua pun gila bola. Saya nak buat Malaysia masuk World Cup. Jadi bayangkan cerita fantasi lah. Cerita betul tak mungkin kan? Cerita fantasi yang pasukan Harimau Melaya ni sampai ke masuk ke World Cup lah. Itu memang ke berunsurkan musikal ke apa? Oh tak. Ini yang hobi yang minat lagi satu tu. Bukan muzik tapi bola. Tak adalah orang tengah lari nak main bola nak nyanyi pula kan. Tapi mungkin ada lagu tema lah. Kita macam ada beberapa lagu yang hati-hati selain buat yang tentang bagi semangat. Filem bola tu ada pemilihan pelakon ke apa? Sedang bercakap dengan dua orang A-list punya aktor lah. Tapi syarat dia diorang kena main bola lah. Kena selesa lah. Jangan kekok kan. Pasal cerita dia pasal bintang yang nak main bola. Dan kita cuba dapat pemain bola sepak yang dah sedia ada untuk turut beraksi lah. Kalau kita dapat persetujuan mereka, saya ingin menjemput mereka untuk guest star lah dalam filem ni. Tak takut ke sebab mereka bukannya seorang pelakon, tapi bila berlakon jadi macam kekok keras? Bukanlah sebagai watak utama kerana diorang pun saya rasa kurang selesa. Mungkin lebih kepada sampingan yang dapat memeriahkan lagi. Diorang tengok tu betul-betul skuad bola sepak Malaysia. Perkembangan KRU sendiri setelah 20 tahun dan bersama dengan company KRU Studios. Banyaklah kita punya peningkatan dari dalam dunia perniagaan dan juga karya kreatif kami. Tapi kami masih tak lupakan untuk menghasilkan lagu yang baru daripada KRU juga. Contohnya kita baru lancarkan single terbaru kami berjudul Wanita. Baru-baru ni kita lancarkan di radio. Lagu tu sebenarnya banyak yang tanya apa sebenarnya di belakang lagu tu, apa reason kita buat jodoh Wanita ni. Kita dalam video klip tu kita gambarkan semua peminat-peminat kalangan, kebanyakannya kaum wanita lah yang menyokong kami selama ni. Tapi yang terakhirnya kita tunjuk ibu kami. Kami dedikasikan lagu tersebut kepada ibu kami lah. Kerana dialah wanita yang membesarkan kami dan juga membawa kami kejayaan. Dan sekarang ni of course semua dah ada isteri-isteri dan sebagainya. Tapi tetap lupakan jasa beliau sebagai seorang wanita yang menjadi tulang belakang kepada KRU. Sejauh mana you rasa kelarisan KRU ni untuk melancarkan single baru you? Yelah semakin meningkat usia ni kan? Ada problem. Asal kami mature lagi. Kalau tengok isteri Adri tu okey lagi kan. Saya pun nampak je okey lah. Secara keseluruhannya saya rasa masih relevan. Kalau nak lihat dari segi Facebook kami ke Twitter, account followers dan juga YouTube, kebiasaannya tak ada masalah. Lagu-lagu kami masuk carta juga. Ini menunjukkan bahawa peminat masih lagi setia bersama kami, masih menyokong kami. Dan juga ada barisan, ada pun satu kelompok baru juga yang meminati KRU. Ganas dan juga sebuah lagu lagi judul 3 Kata. Dua lagu itulah telah mendapat kedudukan carta yang baik di radio. Itu menunjukkan orang mengundi tau. Bukannya free-free je masuk carta tu. Orang kena undi baru masuk carta. Dua lagu tu berjaya dan sekarang ni saya rasa lagu Wanita ni lebih sesuai dengan pengikut-pengikut kami dan juga yang kami sendiri jugalah. Lagu tu tak terlampau keras sangat dari segi muzik dia. Dia lebih komersial lah saya rasa. Lagu ni akan dapat sambutan. Ya, kelas adik-beradik ni. Tapi apa-apa pun saya nak minta maaf. Minta maaf ke? Perlu ke? Sebab saya sebut atos. Nampak sangat saya baca skrip tak menjiwai watak. Nampak sangat kau bimbang. Okey, bukan cerita kau lagi ni. Ada satu lagi paper. Okey? Okey. Pentas final di Shah Alam. Tak ada kena-mengena dengan cerita kita kali ini. Tak ada benda sebenarnya. Saja je nak keluar paper. Tapi kita akan bertemu dengan siapa? Battery AA. Yang mana kepada anda semua, ini penting amaran kepada anda yang mengandung ataupun lemah semangat. Lemah jangan jantung. tengok ni. Dengar je, okey? Kita saja. bersama dengan makhluk ni. Propa. Tutup mata, sekian. Katanya. Ya. Semua orang lambai Baby AA. Dengar sini orang-orang kampung semua. Baby AA terlalu banyak gosip-mosip. Jangan nak saman-saman ya. Abang kenal Datuk Siti tak? Datuk Siti Nurhaliza. Yo. Tersalah baju, tersalah kopi, tersalah kasut. Katanya dianugerah Blockbuster. Oh no. Dah ada kenal Ebi Abadi tak? You dah kenal? Ayo Ebi Abadi. Ini macam punya tudung Ebi Abadi. Cantik punya orang. Apa? Prima donna 80-an. Dengan cer. Kononnya tonggang air setan berbotol-botol. Di klub hotel 6 bintang. Oh, siapakah gerangan prima donna itu? Where are you from? Germany. Follow me. Katanya. Demi cinta ke demi cipta? Adik rasa demi cipta ke demi cinta? Demi cipta. Sini ada jual baju mengandung ah. Baju mengandung tak ada. Ayo, itu meme mengandung. Pregi, syarat barat. Come here. Baby A punya pizza mana?
Tadi aku order pizza kan, baby A order pizza, mana pizza aku? Segala kata cacian yang telah engkau berikan membuatku rasa kosong. Hani Suraya dan juga Emma Mak Embong. Emma Mak Embong yang pelakon Scotland campur Melayu tu, dia bukan apa, girls. Itu gambar lama meh. Oh, I jumpa seorang. Adakah kau bersalin sama dengan Meme? Tak. Oh, tidak. Perut kau very deter mengandung. Oh, gurau je. Oh, no. Gaya Izara Aisyah. Kontroversi di YouTube. Kesian adikku Izara. Izara jawab over the phone. Itu gambar lama I lah. Gambar I masa college. Jahat tahu siapa yang pergi masuk ke dalam YouTube. AB Abadi sebenarnya dah abadikan diri dia dengan Meme. Kenal Meme tak? Kenal. Yang penting kabarnya Cik Ta nak jual BMW dia tu sebab dia nak beli kereta Jerman. Abang, ini AB Abadi yang pakai tudung tu. Dia sudah kecoh dekat Twitter. Meme sekarang ni mengandung. Wah, jadi bila dia mengandung, perut dia sangat barat lah kan. Yang korang melopong buat apa? Tapi Kak, ni nak cerita. Dia katalah, katanya dia mengandung, dia tak plan pun. InsyaAllah dia akan terbersalin bulan 2 ni. Ashraf tu, dia kata, Datuk Siti lah kata, Ashraf tu bergurau je. Bila orang heboh si Ashraf ni, kononnya konfront Cik Ta, Rosita Cik Wan. Kononnya, are you going to marry my papa? No comment cakap. Cik Ta nak jual BMW dia berharga RM170,000. Kau ada ke bajet? Tak ada, tak kisahlah dia hujan-hujan ni kan. Katanya tahniah kepada Nazali. Anda memang berani. Siapa yang boleh buat macam gitu? Kejap, diam. Kau tak ada kat sini, kau kat tepi. Ini aku seorang je. Okey, bye. Okey, kita nak cakap pasal Sheila Hamzah yang kononnya menang Asian Wave. Diorang semua kecoh lah sebab kalau masuk dia je. Kau suka? Mak hilang dah. Okey, lepas tu orang kecoh sebab benda ni diperbesar-besarkan. Padahal Sabi Sadi dengan KL apa? K-Town Clan dia bertanding orang tak kecoh pun. Lagi satu Slick. Dengan cerita tercalon. Calon apa? I pun kurang pasti. Tepuk tangan juga. Lepas tu diorang takut kena kecoh lah pasal isu kewarganegaraan kan. Kita propa saja. Tepuk tangan. Yes. Tahniah. Kita nak tanya juga tentang kemenangan Sheila Hamzah ketika pertandingan Asian Wave. So mungkin boleh cerita sikit atau berkongsi sikit dengan peminat. Program Asian Wave ni sendiri mengambil masa kira-kira dalam 1.5 bulan untuk saya lah. Sebab saya pergi ke sana awal bulan September. Memang satu rancangan reality TV yang paling sukar yang saya pernah masuk. Sebab dia kalah mati kan. Tak kira bagus ke tak bagus. So, macam kalau masa tu tak confident lah. Out. Macam tinju lah. Apa komen Sheila sebab orang kata pertandingan Asian Wave ni macam seperti pertandingan karaoke. Bila pertandingan karaoke, Sheila Hamzah dah memang ni seorang penyanyi. Siap ada album, dah pernah berkolaborasi dengan ramai. Program Asian Wave ni bukan pertandingan nyanyian amateur. Sebenarnya disertai oleh semua yang sudah pun mempunyai nama di negara-negara mereka sendiri. Untuk saya nak jawab balik apa yang orang kata tu orang kata mereka tidak berada di tempat saya dan saya tak boleh nak menjawab persoalan orang kata pertandingan tu macam pertandingan karaoke. Kalau anda saksikan sendiri di laman YouTube, saya tak boleh menjawab kot. Anda lihatlah sendiri. Kalau itu pertandingan karaoke, wah seronoknya pertandingan karaoke macam tu kan. Janganlah cakap main hentam promo kan. Akhirnya anda yang nak dihentam kembali kerana it's not fair. Sian. Bagaimana pula komen Sheila Hamzah bila orang membandingkanlah kononnya you dengan Hafiz dan juga Sabi Sadi yang pergi bertanding di Korea Selatan tapi nama Sheila Hamzah yang seperti diangkat di dalam Malaysia. Memang adalah tidak masuk akal untuk membandingkan saya bersama dengan mereka. Kerana saat saya pergi ke Asian Wave untuk peringkat separuh akhir,
tak ada siapa pun yang peduli pasal pemergian saya. Jadi tak perlu nak dipertikaikan. Kadang-kadang saya fikir lebih baiklah orang tak tahu kita pergi mana-mana sekalipun kita nak menempa kejayaan. Kalau kita pergi dengan hati yang ikhlas, tak perlulah nak bagi tahu semua orang untuk kita pergi, sebab biar benda tu datang sendiri. Seandainya menang, alhamdulillah. Kalau benda tu tak menang, orang lagi banyak-banyak akan cakap. Lebih baik kita berdiam diri, yang paling penting sekali tutup mulut orang tu dengan result. Itu saja. Nak membanding-bandingkan tu tak perlu kot. Saya rasa lebih baik bandingkan benda lain, sebab macam tak ada asas. Kepada yang mempertikaikan kemenangan saya nak ucapkan terima kasih. Dan sesungguhnya saya bersyukur kerana ada juga orang yang mempertikaikan kebolehan saya. Sebenarnya saya dah biasa dah orang pertikaikan kredibiliti saya daripada sejak dulu, sejak saya kecil lagi. Dan benda ni saya dah lali. Tapi saya ambil semua kata-kata tu sebagai satu semangat untuk saya berubah menjadi seorang manusia yang lebih baik, berubah menjadi seorang performer yang lebih baik di masa akan datang, dan untuk memertabatkan lagi industri muzik tanah air kita. Itu yang paling penting sekali. Apa pula plan you guys untuk memartabatkan lagi industri muzik di Malaysia menerusi lagu-lagu you guys? Teruskan merakamkan kompos muzik kami, berkolaborasi bukan saja dengan artis tapi dengan komposer-komposer di Malaysia. Kita eksperimen dengan bekerjasama dengan orang-orang lain lah. Ada tak you terfikir untuk membawa lagu-lagu Slate yang dirakamkan di Malaysia untuk pergi ke Singapura? Ada, memang selalu akan sampai Singapura. Bila kita dah pun buat plans di Malaysia, kita mesti akan kongsi ke Singapura lah. Ada plan selepas ni nak kolaborasi dengan artis mana pula? Ada plan tapi rahsia. Kita dah release Aaron Aziz. Dia dah okey kan. Bila Aaron dengar satu lagu ni, tajuk dia Salam Semua, yang akan datang ni single kedua kita, pada dia sangat bermakna sebab lagu tu tentang orang yang bekerja keras untuk mencapai impian, yang menghadapi cabaran. Kalau lagu tu bermakna kepada seseorang kan, dia inspirasi tu datang macam itu je. Abang Aaron dia memang orang kreatif. Dia terus tulis diri dia sendiri. Verse dia masuk studio, dia malu lah. Dia rekod pandang sini. Kan? Pandang belakang. Dia pandang belakang. Dia rekod macam itu dengan satu malam. Lagu tu dah siap. Bila kita dengar end product dia, lagu tu macam complete lah. Okey, kita masih lagi menyaksikan Propaganza ni. Kau seorang yang tepuk tak aku. Kau memang my best friend lah, BFF. Okey, nak cerita pasal Johan Asari yang kabarnya dah putus dengan Nabila Huda. Ya ke, betul ke dah putus? Dan ceritanya pasal si Marina Juki, pengurusnya si Johan, menyebabkan Johan dan juga Amisul tak boleh nak berborak-borak. Penghalang lah orang kata. Dan satu lagi pasal Nabila Huda. Sebab apa dia pakai baju ala-ala Bollywood, nampak pusat bagai tu. Kita dengar komen mereka bertiga ni. Jom kita propa! Johan, umum dah tahu pasal hubungan you dengan Nabila Huda merupakan kawan baik. Tapi kita terbaca dalam satu portal hiburan mengenai hubungan you dengan Nabila Huda dah putus. Apa maksudnya sebenarnya? Saya memang tak tahu nak cakap apa lah. Persepsi manusia kan banyak kan. Pandangan luar mungkin ada segelintir pandangan yang melihat saya dan Nabila ni seperti sedang bercinta. Tapi sebenarnya tak. Memang saya dan Nabila memang kami rapat, akrab. Sampai sekarang saya dan Nabila Huda, kami berdua memang okey lah, tak ada masalah, no problem. Apa yang menyebabkan orang sampai cakap you guys putus cinta? Memang tak tahu nak cakap. Bercinta pun tak nak putus. Kenapa? Nabila Huda cakap dia dah bersedia untuk dapat anak lagi. Maknanya dia dah bersedia untuk berkahwin. Tapi dengan siapa? Kita tak tahu. Ada tak ura-ura seperti you guys kawan baik lepas tu ada nak ke arah bercinta atau nak ke arah lebih serius dalam hubungan? Jujur memang saya terkejut juga. Ya ke? Saya sentiasa akan mendoakan dia. Siapa bakal suami dia tu biarlah yang betul-betul boleh jaga dia. Kira memang yang betul-betul bertanggungjawab lah. Sebagai sahabat baik, saya memang gembira dan sentiasa akan mendoakan buat Nabila Huda supaya terus berjaya, terus sukses. Walau macam mana apa pun yang dia lakukan, saya doakan semoga dia sentiasa sukses. Sekarang Johan dikendalikan oleh seorang pengurus Zizan Razak iaitu Marina Juki. Kisahnya kita dengar kononnya ketika Anugerah Blockbuster tu Marina Juki seperti mengawal Johan sampaikan timbul isu Johan dihalang untuk berjumpa atau bersalam dengan Amy Search. Saya minta maaf sesusun 10 jari buat mereka yang mungkin dah tersalah sangka. Apa yang saya balas di Twitter itu sebenarnya tidak melambangkan siapa pengurus saya, sebab saya tak ada tulis apa-apa pun berkenaan pengurus saya. Apa yang saya reply di Twitter itu, saya harap semua sebagai maklum yang niat saya mengambil perkara itu sebagai rasa tanda hormat saya pada Uncle Amy sendiri, seorang yang lama, yang cukup lama dan cukup berpengalaman luas dalam industri seni kita. Tak ada langsung niat untuk melibatkan pengurus saya. Saya sepanjang yang berada di bawah naungan YFM, saya diberi layanan yang baik. Saya dapat pelbagai keistimewaan. Pengurus saya tak pernah kongkong saya. Kak Marina seorang yang baik. Dia sangat profesional. Dia tak pernah halang saya. Jadi apa sebenarnya yang berlaku ketika
suka majlis tu sebab bila orang kata Johan macam dikawal, tak boleh berbual sangat dengan orang tu, dengan orang ni. Saya pergi jumpa Uncle Amy dan salam. Macam biasalah borak. Malam tu ada tugasan sebagai award presenter. Nak make up, saya tak boleh lah spend banyak time untuk lepak. Meletup baju I. Meletup baju you. Baju siapa? Shoes dia sponsor I seorang saja. Top man. Oh, top man ke? Mak punya shoes ada dekat Publica, Bang Selawi, BAC, ada dekat GE Mall juga. Kalau nak datanglah dekat kedai. Top man ada di mana-mana. Tak payah sebut. Semua orang tahu top man. Okey, ni cerita pasal ni apa Ellie tadi. Ellie kenapa? Bermisai tadi. I pun confused. Apa Johan sebenarnya? Kenapa kau lupa apa? Lupa trading katanya. Lupa trading, okey. Yalah, banyak sangat assignment. Sekejap, kita nak pergi trading dulu. Ni, misai dia. Kita kembali selepas ini ya. Tak payah ni. Cabut tu je pakai. Cari benang sekejap. Nak trading. Cari benang. Rumput tu pun boleh. Sekejap, nak cari benang. Propak lah. I'm not into that macam banyak expose kan. Dah start lah. Terlupa pula buang ni skrip ni. Tak apa. Skrip ni penting sebab kita nak tanya soalan ni. Apa dia? Soalan tentang Linda On. Kita ada Linda On kan dalam talian? Linda On. Kabarnya ada orang suruh dia berhenti kerja dekat Twitter. Orang dah meluat dengan dia. Dalam Twitter kesian dia. Kita ada Linda On ke? Hello, LO. Linda On. Hello, Reza. Hai, Linda. Selamat tengah hari. Tengah hari dah. Tengah hari. Okey, ni berikutan peristiwa ataupun kejadian di Twitter yang mana ada peminat ke pembenci, kita tahulah, yang suruh Linda On berhenti kerja. Dia dah meluat dengan Linda On. Cuba terangkan sikit, Linda. Apa cerita? Dia cakap kat situ, boleh tak berhenti sebab dan boleh tak bagi peluang pada penyampai ataupun DJ lain untuk bekerja, dia cakap macam itu. Okey. Saya tak tahu nak jawab macam mana. So saya cakap, saya kasih mak bapak makan. Cari rezeki kasih mak bapak makan. Lepas tu terus kawan-kawan Twitter yang lain kan, yang berpuluh-puluh ribu tu terus hentam dia. Last ada satu Twitter dia cakap, banyak juga beritahu yang nama tu sebenarnya palsu. Okey. Tapi kenapa Kak Linda On melenting? Yang dikatakan melenting. Betul ke tidak Linda melenting di Twitter? Itu tak melenting. Kalau saya melenting, saya dah marah-marah. Betul. Dan ada lagi kata kat sini, pemilik sebenar akaun Twitter tu cuba nak berjumpa dengan Linda. So maknanya dah berjumpa atau belum, Linda? Tak lagi kot. Tapi saya rasa benda ni just kadang-kadang benda ni biasalah kan, ada orang yang suka provoke. Tengok kita melenting ke tidak. Betul. Saya rasa jawapan saya tu orang faham lah kan, kita pun cari makan, cari rezeki nak untuk keluarga, untuk mak ayah semua. Okey, adakah ini kali pertama Linda dapat soalan-soalan macam gitu ataupun dah kali yang berapa kali dah orang cuba untuk membuat Linda melenting? Saya dah berbelas tahun dalam industri ni, so banyak sangat. Bukan peminat saja, orang dalam industri, orang media, semua boleh buat kita melenting, jadi marah. Tapi benda tu semua, buat apa hari ni kita melenting, esok lusa kita menyesal kan. Okey, dan nasihat Linda kepada semua yang ada akaun laman sosial ni, kepada semua, apa nasihat Linda? Silakan Linda. Gunakan sebaik-baiknya. Kalau anda peminat. Kalau anda hater, kalau anda pembenci, tak payah like. Kan? Tak payah follow. Tak payah follow, unfollow saja. Okey, terima kasih Linda. Jumpa esok dekat office. Bye-bye. Itu dia penjelasan Linda. Senang cerita kan. Tak suka, jangan tengok. Kalau tak suka kita lah kan. Tak payah nak carut sangat lah. Jangan bulu mata melekat. Melekat. Pakai maskara. Maskara. Kau saja nak kena carut lagi dekat kita. Kau dah jadi mangsa kedua. Kita propa. Sekejap, cek maskara. Tebal lah. I tak pernah marah my girlfriend. So macam mana I nak pandang baran? Sepatu angan tak sudah. Jangan makan benda berangin. InsyaAllah tu. Ingat tu. Belon. Kipas. Muka macam kita ni nak jadi kejaya apa lagi Ada pihak mengatakan Jeb ni merampas bini orang. Amboi, cantik muka. Ambil kat mana kau? Tunggu melur ya, Bang. Sepatu angan tak sudah. Selasa 10.30 malam di Astro Mustika HD. RM100,000 terus menjadi buruan dan 5 pasukan terus menyahut cabaran. Pasukan OGG masuk depan ayam untuk apa? Agak unik dan sebenarnya mencabarlah ya. Tu kita nombor 3 tu. Ambil kunci tu, buka kotak. Yang jauh boleh mari dekat. Yang dekat kasih
rapat. Pasukan OGG membuat persembahan tiru gaya di hadapan juri awam. On Your Mark, Get Set Go setiap Jumaat 10 malam hanya di Astro Mustika HD. Ada perempuan di sekolah lelaki kami? Ya. Mereka tak syak apa-apa ke? Percaya betul ke? Petunjuk 1. Seluar dalam berbunga-bunga. Petunjuk 2. Dada yang lebih besar daripada biasa. Petunjuk 3. Sensitif terhadap lelaki. Bolehkah dia atasi cabaran-cabaran maskulin ini untuk kekal di sekolah itu? To the Beautiful You. Setiap Rabu dan Kamis. Pukul 9:05 malam. Hanya di One. Yeah? Really? No. Order. 2 cents worth. 3 letters BPL. And I'm telling you, the League of Malaysia has never been in a better position to succeed. Oh, gentlemen, is it the players? Or is it the coach? It's the bookmakers. I think you're the troublemaker, Evelyn. Sudah ready mah order ke bos? Sorry guys. Don't miss Bola at Mama every Wednesday 9 p.m. on Astro Supersport and Astro Supersport HD. Ancaman bertukar. Cinta sejati dilepaskan dan kini semua mata memerhatikan Leo apabila identiti sebenar bakal terbongkar. Mampukah mereka menerima kebenaran ini? Atau adakah sudah terlambat? Passion Moreno, Isnin hingga Jumaat, jam 11 malam. Segalanya di Astro Mustika HD. Anda idamkan tiket penerbangan percuma ke Perth, Australia? Inilah peluang anda. Anda hanya perlu menonton drama Adam dan Hawa dari episod 17 hingga episod 24 dari 24 September hingga 4 Oktober dan jawab 8 soalan mudah. Tarikh tutup penyertaan adalah pada 14 Oktober 2012. Anda mungkin akan menjadi pemenang bertuah 2 tiket penerbangan pergi balik ke Perth, Australia, sumbangan Tourism Australia, eksklusif dari Astro Mustika HD. Pedih. Aku tak reti pakai benda-benda ni apa benda tentang korang. Aku dah cakap kau picture, tak nak dengar. Kau picture atau apa? Picture tu tak payah cakap lah. Yang penting Gigi Zainal tak buat kerja maskara ni kumpul-kumpul kat sini. Gigi Zainal. Aku bukan nak pakai sangat. Nanti kan orang cakap aku pakai itu salah, pakai ini salah. Tak, ini bukan salah awak bukan. Ini salah Gigi Zainal. Kita proper je malah nak cakap pasal next case ni. Tak. Lepas tu nak baca cabut tak boleh. Gigi Zainal, maskara lebih. Jangan, tak nak. Syarza Jezel, kadang-kadang kita dengar you ada, lepas tu tak ada. Ada tu tak ada, macam menyepi. You ada ke tak ada sebenarnya dalam industri ni? Ada je. I'm not into that macam banyak expose kan dari segi publicity or what kan. Saya lagi suka hasil kerja saya. Jadi you masih lagi bagian aktif dalam industri seni lah? Saya mungkin kurang dari segi komitmen luar kot. Macam event tu saya kurang pergi sikit kalau unless I involved with it. Adakah itu kerana nak menjaga batas pergaulan apabila dah bergelar tunangan orang ni? Tak juga. Kenapa agaknya you merahsiakan majlis pertunangan you dengan puteri? Tak merahsiakan sebenarnya. Sepatutnya end of this year kita orang tunang end of this year. Tapi itulah kita masih tengok tarikh yang sesuai. Ada tarikh saya bagi tahu, jangan risau. Satu kampung aja. Orang ramai tanya mungkin Syarza Jezel susah atau sukar nak mempunyai hubungan yang serius bersama dengan pasangan sebab you ni panabaran. Betul ke? I tak pernah marah my girlfriend. So macam mana I nak panabaran? Selama I broke up beberapa tahun, I tak pernah buat satu statement pun yang keluar. I mean, yang maki ke kat dalam paper, I never do that, you know. Kita dah lama tak dengar cerita tentang Fadlan yang merupakan bekas kepada anggota VIP. Tapi baru-baru ni kita dengar cerita yang you dikejar dua something. Cerita sikit situasi ketika itu. Masa tu lah dia shooting location dekat Kelang. On the way ke Juk, tiba Satra merah lalu kat belah kanan, lane kanan. Masa tu saya kat lane tengah. Tiba-tiba je Johan lah. Angkat penumbuk semua, berhenti tepi. Tiba je macam keluar, suat je PJ lah. Apalah kononnya je ni. Jabatan berkuasa lah, nak cari kereta lah konon. Tu dalam hati fikir, kereta aku bayar setiap bulan. Kata nak pinjam alung ke, gadung orang ke, tak ada. Dalam hati fikir, kalau polis yang tahan baru kita berhenti lah. Kita dah buat tak rendah. Tiba-tiba je, dia macam nak langgar pula. Kita pun, apa pula ni kan? Risau lah. Memang dah macam filem lah. Kejar belakang, cucuk tu. Kau boleh nak rapat tu. Rapat lagi lah kan. Sekali masa nak sampai tol tu, kita break lah. Break matinya. Dia pun perangkap lah masuk tol. Time je bayar tu,
masuk kiri, berhenti kat bahu jalan tu. Tunggu lah 30 minit. Tu tengok tepi jalan je lah, jumpa orang. Kereta pun rosak. Time tu memang, bang, backup saya bang, backup saya. Ada orang kejar ni. Orang tu orang apa Filipin lah, tak tahu cakap Melayu. Rasa dah macam langkir tu, jalan. Tapi mata tu still pandang kiri kanan kan. You ada rasa tak time tu yang orang tu akan patah balik cari you? Ingatkan je macam berhenti kat depan jalan ke kan. Uish, memang tak tahu nak buat apa lah time tu. Memang kaki time tu nak cakap minyak pun macam tak larat je kan. Panik gila lah. Nombor plate pun tak dapat. Bila sampai ke lokasi tu macam mana agaknya keadaan? PM lah tanya, kenapa lambat ni? Call time dah lambat sejam kan? Tadi saya baru lepas kena good tu. Dialog semua lupa lah, skrip semua lupa. Saya cerita dengan Abang Azhar ni Sulaiman. Dia pun time tu dia ada kontak dengan JPJ ni orang. Dia macam tanyalah petugas hari ni, tak ada. You dah buat laporan polis? Dah buat 3 hari lepas. Kita check dekat CCTV tol Highway Duke tu. Sekali kita berjumpa. Sekarang Pak Polis tengah cuba track lah kita tu. Dan sekarang saya dah takut tengok sacam merah malam-malam. Kalau nampak sacam merah memang berlari. Kalau polis macam suruh kita berhenti, baru kita berhenti. Kalau selain dari itu, tak payahlah. Ya, Masya saya nak cakap satu benda. Apa dia? Kau kimpah. Kimpah. Kau tak baik semalam mak pergi slimming ya. Slimming apa? Adalah. Hidung. Tak baik jarum. Kau picah tau, kau kimpah. Tak baik Reza. Alright, kita nak tinggalkan anda dengan satu video klip. Tapi sebelum tu, kepada anda semua jangan lupalah untuk ikut kami di twitter.com Palang Propaganzaria. Atau like kita orang dekat facebook.com Palang Propaganzaria. Dan juga anda boleh ikut Masya Milan ataupun saya Reza Muhammad, Eli, Arifin, Gigi Zana pun ada. Baby AA katanya dah ada akaun baru, boleh cari dia kat situ. Oh, kelas. Dan apa dia? Jangan lupa eksklusif cruise. Kita ship Muzaffar tu. Tapi diorang je pergi, kita tak pergi pun. Dengan angkasawan tu cruise kan. Korang tak payah nak propose sangat dengan kita orang lah. Dan juga terima kasih kepada penaja. Shoes baju saya dari kaki ke gelang ke baju. Semua. Hidung pun kan? Hidung pun buat kan? Hidung macam Avatar. Kau kenapa perangai kau diamlah kimpah. Okey, kita jumpa minggu depan. Kita tengok ni Jin Baras. Milik siapakah kimpah ini? Bye-bye. Kau kimpah. Kimpah. Milik siapakah gadis ini? Wajah lembut bagaikan sutera. Ingin hatinya ku miliki, apakan terdaya? Adakah kan terdaya? Milik siapakah hati ini? Bagai berguna